Mute pula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yeah. Okay, mesti tengok siapa berada dengan saya malam ni. Puan Fifi, Puan Syafiza, Puan Amalina. Okay. Puan Nadira. Puan Fazia. Ready caption. Oh, ready caption apa tu? Puan Azwani. Wah, dah ramai dah masuk. Okay. Okay, tahu tak sesi apa ni malam ni? Semua nama-nama baru ni saya nampak ni. Saya nampak ni nama-nama baru. Ada seorang nama lama, Puan Zira. Okey, Puan Cahaya. Ni orang lama ni. Ha. Ha. TikTok tak ada sebab saya hari ni saya pakai skrin. Saya pakai skrin, share skrin jadi tak ada. Dekat sana tak boleh nak share skrin. Nanti anda tak nampak apa yang saya tunjuk. Dekat sini saya akan tunjukkan skrin saya nak menconteng jadi senang sikit. Okey. Okey, dari Labuan. Okey, berapa ramai first time saya nampak ramai nama yang baru. Ada beberapa je tadi. Macam nama orang lama kan yang saya kenal. Siapa yang first time? Macam ramai first time ni. Macam ramai first time ni. Cuba komen kat situ first time. First time. Tak dengar? Tak dengar ke? Aku kata. Rindu nak dengar live kan. Itulah saya pun minggu lepas, 2 minggu lepas sangat sibuk sebenarnya. Tak sempat nak live. Wah, ramai first time. Tengok. Ramai betul kan saya kata ramai first time. Second. Dia yang second. Ramai yang first time ni. Okay. So malam ni adalah sesi khas. Kenapa saya kata sesi khas? Sebab selalunya kalau saya live, kita akan live tu akan maintain. Live tu akan ada dekat page. Dia akan stay dekat page. Okay. Tapi untuk malam ni sebabkan live bukan sesi. Program kita ni adalah program selama sepanjang cuti sekolah ni anda akan ada 6 kelas dengan saya yang berturutan. 6 kelas yang berturutan yang saya akan apa tu? Uh, saya akan explain. Saya akan explain macam mana perjalanan. Kan kita bercerita tentang perjalanan sebab tu kita panggil macam talk camp. Talk camp. Bukan talk tau. Talk camp. Macam summer camp. Kita tak ada summer sekarang musim hujan kan tak boleh nak summer camp. Saya ingat saya nak buat Tengkujuh camp tapi macam buruk pula nama tu. Kita tukar kepada talk camp. Jadi ada team saya bagi talk camp. Okeylah. Kita guna talk camp. Ah, First time tapi ni untuk anak kedua. So first time untuk second anak. Wah, okey. Hari tu untuk anak pertama ni untuk anak kedua pula ya? Okey tak apa boleh belajar. Okey. Tok Cam ni memang first time sebab sebelum ni tak pernah buat lagi. Ni baru je buat. Okey. Tadi ada yang komen tak berapa jelas. Suara saya ada dengan jelas tak? Suara saya. Kebanyakan dengan kalau tak jelas tu mungkin kena tengok juga line internet. Kan line internet masing-masing. Setakat ni anda dengar suara saya jelas tak? Sebelum saya bermula jelas nampak muka saya dengan jelas tak apa. Muka saya tak nampak jelas sangat pun tak apa. Nanti kan nampak semua jerawat-jerawat kan tak boleh juga. Okey, disebabkan ramai yang first time, jadi saya memperkenalkan diri saya dulu. Aku lah dah lama tak muncul kat live ni kan. So kali ni muncul nak kena introduce lah sebab ramai yang first time. Okay, so saya Aisyah Kasim. Saya Aisyah Kasim ada nama kat situ kan. Saya merupakan speech therapist. Speech therapist. So saya mengkhususkan untuk bahagian kanak-kanak lah sebab speech therapist ni sebenarnya luas bidang dia. Kalau dekat hospital tu dia ada jumpa kanak-kanak, ada jumpa orang dewasa. Kan ada masalah anak-anak ada masalah dengan makan.
orang-orang yang ada masalah dengan suara, yang tu pun semua speech therapist yang handle. Tapi saya lebih, kepada berkhusus untuk bahagian kanak-kanak. Kalau tanya pasal yang kes-kes orang dewasa, saya tak pandai sangat. Saya tahu setakat tahu teori je lah, praktikal memang tak ada. Okey. Dulu-dulu adalah sekali dua, tapi saya lebih pada spesifik kepada kanak-kanak. Kanak-kanak yang macam mana? Okey, sikitlah saya cerita kan, sebelum saya start kan. Sementara tunggu kawan-kawan ada lagi yang nak masuk kan, sebab kita tengok pendaftaran hari tu untuk Talk Camp ni, tak tahulah berapa saya tak tanya pula tim saya. Tapi hari tu last saya tengok beberapa hari lepas, dalam, 1,000 lebih, 1,000 lebih dekat 2,000 kan. So, apa tu, saya cerita apa tadi yang saya lupa lah. Oh, okey okey okey, saya nak cerita tentang student saya. Alright, student saya dululah. Okay, dulu, saya grad 2006. So, ini adalah lebih kurang 16 tahun lah 16 tahun sebagai speech therapist, yang mana daripada saya belajar sampai sekarang, kebanyakan kes-kes anak-anak yang saya jumpa adalah anak-anak of course yang lambat bercakap tu, yang lambat bercakap yang macam, kita panggil apa, tak ada isu lain tu, ramai. And then tapi ramai sebenarnya kes-kes yang saya jumpa yang saya boleh katakan antara kepakaran saya lah kan, antara kepakaran saya adalah anak-anak yang ada masalah lambat bercakap plus isu-isu yang, ada ciri-ciri macam autism. Yang tu banyak, yang ada masalah two way communication, yang ada masalah tumpuan, yang ada masalah hyperaktif. Yang itu antara kepakaran saya lah. Saya banyak apa tu, banyak handle anak-anak yang sebegitu. Kan. Sebab yang kes-kes yang macam tu sebenarnya lebih susah untuk handle. Kalau yang setakat delay biasa tak ada isu sangat tu, itu macam sekejap je. Saya kata bagi saya 2 bulan boleh buat ayat. Okey. Because tak ada isu lain lah. Kalau dia lambat bercakap plus ada isu, lain. Contohnya ada masalah tumpuan, contohnya ada masalah dengan, tak boleh nak duduk diam, terlalu hyperaktif, plus ada masalah mungkin, sedikit masalah pada kognitif, kan. Saya ramai jumpa sebenarnya anak-anak yang tak boleh duduk diam. Okey. So bila saya jumpa dulu, bila saya buat terapi dengan anak yang boleh duduk diam, kan bila ada satu kes tu saya macam mengantuk. Saya mengantuk sebab saya biasa jumpa anak-anak yang aktif dan saya sentiasa bergerak dengan anak-anak ni. Bila jumpa yang kena duduk lama saya mengantuk buat terapi tu. Tapi saya pula kan, tapi so saya banyak jumpa anak sebegini. So actually sebenarnya untuk anak yang tak boleh tak boleh duduk diam, tak apa maksudnya ada masalah dengan fokus kita panggil kan. Sebenarnya dia ada cara dia untuk kita handle. Memang susah. Memang bagi orang yang tak reti dia akan rasa susah, sebenarnya. Tapi dia sebenarnya ada teknik. Dia sebenarnya ada teknik untuk kita tackle anak yang tak fokus ni sebenarnya, dia tak boleh duduk diam ni. Kan? Tapi biasalah lumrahlah budak-budak tak duduk diam lama kan. Okey. Baru lepas cuba terapi. Tantai. Tantai mungkin boleh jadi masalah, mungkin boleh jadi masalah, mungkin tidak. Tengok tahap keterukan tantai tu. Okey, tahap keterukan dia ada tahap keterukan. Okey, so malam ni kita bercerita tentang topik yang, yang saya panggil sebagai untuk Talk Camp ni, okey, untuk Talk Camp ni sebenarnya saya fokus kepada macam mana kita nak develop vocab. Vocab. Apa maksud vocab? So nanti saya akan sharekan saya punya skrin, tapi saya menconteng sikitlah, so anda akan nampak saya kecil je. Dah anak aktif sangat. Kan, saya suka jumpa anak yang aktif sebenarnya. Peninglah teacher-teacher saya sebab saya suka ambil anak-anak yang macam ni. Okay. Alright, so sementara saya tengah share saya punya skrin, boleh tak anda cuba komen dekat situ berapa umur anak anda? Saya nak tengok contoh range umur anda yang berada dekat dalam ni, supaya nanti saya boleh bagi contoh-contoh yang sesuai dengan usia anak. Okay. Cuba type kat situ sementara saya sharekan saya punya skrin ni.
2 tahun, 2 tahun 5, 7, 2 tahun, setahun 6, 3 tahun lebih, setahun lebih, 2 tahun lebih, 3 tahun lebih. Okey, 3 tahun, 3 tahun, 2 tahun, setahun, 2 tahun, setahun lebih. Okey, dalam range setahun ke 5 lah yang ramai, 6 pun ada. Okey, 7, 9 ada tapi tak ramai. Ramainya setahun ke atas sehingga 5 tahun. Ada yang 7 tahun. Okey, tadi saya nampak ada seorang 9 tahun. 4 tahun. Okey, 2 tahun lebih. Right. Wow, berapi-rapilah malam ni. Ini yang saya suka ni, semangat wajah. Semangat ini yang saya juga make sure semangat ni stay sampai habis tau. Ni semangat awal-awal ni je. Lagi habis dah, tak ada orang. Okey. Sebab saya pun takkan, apa tu, saya tak nak terlalu panjang. Jadi kita nak bermula. Okey, saya nak mulakan kita punya sesi hari ni. Ah, okey. Okey. So, alright. Semua dah ready? Kenapa ada? Okey. Okey. So, kita nak bercakap tentang, tak topik hari ni. Topik sesi pertama Talk Camp hari ni. So, saya tulis. Talk Camp. Takutlah salah masuk kelas sekejap lagi kan? Okey, Talk Camp. So, sesi Talk Camp hari ni, topik yang saya akan bincangkan hari ni, nama dia adalah vocab map. Kita macam ala-ala pergi camping lah kan, tajuk-tajuk dia pun kenalah berkaitan dengan map. Kan. So apa yang saya nak cerita, apa yang saya nak explain ke anda, apa yang anda kena faham, especially bila kita nak bantu anak kita untuk bercakap ni, actually sebenarnya ilmu ni yang saya ajar ni, uh, yes memang specifically saya adalah apa tu, maksudnya spesifik untuk anak-anak yang ada masalah lambat bercakap, tapi sebenarnya teknik yang saya ajarkan ini anda boleh apply kepada anak yang tak ada isu pun. Kira mungkinlah kan, nanti anak ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, mana nak tahu kan anak ramai. So, anda boleh apply je sebenarnya teknik-teknik ini. Sebab proses nak belajar bercakap tu sebenarnya sama untuk setiap anak, sama. Okay, dia bermula somewhere dan pergi kepada somewhere. Dia macam saya katalah map. Okay, dia ada peta dia. So, bila peta, dia mesti ada tempat bermula, dia mesti ada perjalanan dia, dia mesti ada penghujung, bukan penghujung, maksudnya destinasi yang kita nak pergi tu. So sama juga bila kita ajar anak ni bercakap, of course dia bermula somewhere, kan? Of course dia bermula somewhere dan nak pergi kepada satu satu kemahiran, satu kita punya aim ataupun kita punya goal, iaitu kita nak anak kita bercakap, betul tak? Kat sini goal kita. So map dia. So dalam perjalanan daripada awal ni, nak ke bercakap tu dia ada, mestilah ada persinggahan dia, mestilah ada rintangan-rintangan dia. Macam kita nak naik gunung, macam kita nak, kalau tak naik gunung pun kita nak pergi jungle trekking lah kita ni kan. Tak kisahlah kita nak pergi mana, nak lintas sungai ke, perjalanan maksudnya dari satu tempat ke, even kalau kita nak balik kampung pun, kan perjalanan naik kereta tu mesti ada kat tengah-tengah tu kita berhenti. Kan ada kat tengah-tengah tu mesti singgah-singgah somewhere. Ada juga halangan, tiba-tiba ada jam, contohnya kan. So ada perjalanan dia. So sama juga bila kita nak ajar anak vocab ni pun sama juga ada perjalanan dia. So maksudnya teknik yang saya ajarkan ni, of course bukan hanya boleh digunakan untuk anak delay, tapi specifically untuk anak delay memang kena guna dengan sangat banyak. Kan, tapi kalau anak yang tak ada delay sekalipun anda boleh pakai. Sebab proses tu sebenarnya sama. Cuma beza dia adalah anak tu pick up cepat ataupun lambat je. Tapi dia kena pick up. Dia kena lalu proses tu juga. Anak kena lalu proses yang sama untuk membolehkan dia bercakap ni. Cuma beza dia kalau anak yang delay, dia pick up benda tu lambat sikit. Berbanding anak yang tak ada delay. Tu je beza dia. Tapi dia kena lalu juga. Dia tak ada shortcut. Dia tak ada shortcut daripada anak tak cakap langsung tiba-tiba kita nak book pergi kepada bercerita. Dia tak ada shortcut, dia kena lalu proses tu juga. Sama macam anak-anak yang tak ada delay lalu proses untuk dia boleh daripada tak bercakap kepada bercerita tadi tu. So malam ni saya nak tunjukkan proses tu pada anda. At least anda faham untuk this session, first session, kita ada 6 kelas Kita ada 6 kelas, Talk Camp kita ada 6 kelas. So
Ada tak? Mungkin kalau ada tim saya mungkin boleh masukkan journey kita, nanti kita boleh tunjuk. Okay, journey untuk talk camp ni. Untuk anda tengok sebab jangan sesi ni lepas habis live ni kita akan delete. Tapi anda masih boleh menonton sesi ini. Okay, kita akan letakkan link dekat dalam Telegram. So kalau bagi anda yang join, okay, yang duduk dalam Telegram, anda boleh tengok balik sesi ni. Tapi dekat page kita ni dah kita akan delete lah. Kita akan maksudnya dia tak akan berada. Dan sebab sesi ni sesi eksklusif. Saya nak siapa yang committed dan daftar sahaja yang boleh tengok sesi ni. Sebab anda adalah orang-orang yang betul committed. Kita bagi kat yang committed. Tak committed, kita tak payah bagi sangat. Cerita dia lah. Okay. Alright. So, apakah perjalanan? Kita nak tengok dekat mana, kan kita nak tengok dekat mana sebenarnya anak kita ni berada. Sama ada dia baru nak start ke ataupun dah sampai kat sini dah. Kan dah sampai atas dah ke? Ke belum lagi ke, masih kat sini ke? Masih kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke, dekat mana? Alright, dekat mana? So kita nak tengok. Alright. Okay. So kita tengok first. Kita tengok sikit. Suspected speech. Okay. Baru tahu cara beli star. Puan Zira bagi star ke tadi? Ada link dalam Telegram. Tapi make sure sebenarnya anda join lah sampai habis sesi ni. Janganlah biar saya sorang-sorang sampai hujung. Sedih. Make sure sampai habis tau. Saya pun tak nak. Okay, sejam je saya bagi. Sejam je sesi ni. Okay, sekarang pukul 9.47. So, saya akan habis pukul 10. Kita tadi start 9.30 kan? So, kita habis pukul 10.30. Saya make sure kita habis pukul 10.30. Nanti kita sambung untuk sesi kedua dan seterusnya. Alright. So, malam ni kita nak tengok kat mana perjalanan tu dan apa yang diperlukan untuk setiap perjalanan tu. Okay. Alright. So, yang pertama sekali, bermula. Yang bermula kat sini. Okay, yang bermula ni sebenarnya daripada, of course bermula daripada anak tu tak tahu apa-apa. Dia baru lahir. Okay, tak ada apa-apa. Dia baru lahir. Okay, dia baru lahir. Okay, so anak yang baru lahir of course lah. Dia belum ada perkataan. Dia ada menangis je. Itu pun secara refleks. Dia belum lagi dia jadi sebagai, kita panggil sebagai, memang dia sendiri nak keluarkan suara, bukan. Voluntary, belum lagi. Semuanya refleks. Semuanya refleks. So tapi daripada anak tu boleh daripada anak tu menangis, dia akan pergi kepada of course dia akan ada panjangnya Puan Fina. Tu nanti saya baca Puan Fina punya tu komen panjang. Apa yang di-happykan sangat tu. Puan Fina, lama tak nampak Puan Fina ni, baru muncul. Okay, so daripada proses dia tu, daripada anak tu tak tahu apa-apa kepada, of course kita pergi kepada faham dulu. Kat sini. Faham apa? Sabar. Kepada yang tanya boleh sebut, tak boleh sebut tu saya explain satu-satu. Okay, saya explain satu-satu. Just follow the session. Okay, follow the session ni. Jangan sekat pemikiran anda dengan soalan-soalan banyak sangat. Sekejap lagi takut anda stuck kat satu tempat. Lepas tu sekejap lagi tak tahu dah apa yang saya cerita. Tak faham dah. Okay. Just follow the session. Saya sebenarnya saya jumpa ramai sangat parents yang ada macam-macam masalah. So sebenarnya saya dah tahu dah masalah anak-anak ni biasa ni dekat mana. Okay. So saya akan ni step tu nanti saya tunjuk. Step dekat mana, bahagian anak anda dekat mana sekarang ni saya akan explain. Alright. Okay, step yang pertama pula, perjalanan asas yang pertama, dia bermula dulu dengan gesture dia panggil kat sini, gesture. Okay. Lupa, sebelum saya pergi dekat ni saya explain dulu. Kok ada yang tak faham, saya explain tentang vocab. Okay, saya explain dulu tentang vocab. So vocab ni apa? Vocab ini, vocab adalah apa sahaja method ataupun cara, method ataupun cara yang digunakan. Kan? Method ataupun cara yang kita
faham maksud dia ataupun yang kita guna untuk sampaikan mesej. Ataupun untuk interaksi lah. Boleh besar sikit tak nampak. Nampak tak tulisan? Macam kecil pula kan. Okey? Sabar. Yang tanya soalan tu sabar. Dengar dulu. Bukan main semua Ha. Okey? Sabar. Dengar dulu. Okey? Jangan tanya, bukan saya tak bagi tanya soalan. Saya takut anda banyak fokus kepada anda punya soalan, sekejap lagi anda tak ada, bukan tak fokus kepada apa yang saya explain. Okey, sampai kat situ sekejap lagi, sampai dekat bahagian anak anda sekejap lagi sampai. Alright. Okey, so vocab ni apa? So apa yang dikira sebagai vocab? Kita tengok dulu. Apa yang dikira sebagai vocab? Vocab ni adalah method. Sebarang bentuk metod yang kita pakai untuk berinteraksi, untuk kita faham apa mesej yang orang sampaikan dan untuk kita juga sampaikan mesej, itu dia. Okay, untuk kita faham apa yang mesej orang sampaikan dekat kita dan apa mesej yang kita cuba sampaikan dekat orang lain. So, apa dia itu? Okay, contoh kalau kata anak yang tak boleh bercakap lagi. Ada tak kat sini? Okay, cuba ni saya bagi contoh. Bila kita tadah tangan macam ni kat anak kita bagi barang kat tangan kita. Siapa anak dia boleh buat macam tu? Maksudnya kalau kita kata, mana kita tadah tangan kan? Lepas tu dia bagi, anak tadi ni letak barang atas tangan kita. Dia bagi. Boleh tak anak buat macam tu? Okay. Ada. Give mommy. Kan? Dia bagi kat kita, kan kita ni. Dia bagi. Okay. So, bila dia bagi tu, maksudnya kat sini dia faham vocab. Vocab dia apa? Gesture tadi tu. Ni gesture ni adalah vocab tau. Vocab tu bukan hanya perkataan. Perkataan is perkataan. Vocab ni, perkataan lain adalah kosakata. Kosakata dia tak semestinya perkataan. Dia adalah method. Okay? So, kalau kata anak tu boleh respon pada gesture kita, maksudnya dia faham vocab gesture tadi ni. Dia faham. And satu lagi, dia pula buat macam ni kat kita. Bila dia nak something, dia ulur tangan. Dia buat. Anak yang buat. Okay? So, kalau anak buat, so maksudnya, yang tu kita dah panggil sebagai anak dah boleh buat lah. Anak dah kita panggil express. Pakai gesture tadi ni. So, itu perjalanan yang pertama dekat sini. So, dia ada faham dan ada buat. Faham kalau kita buat gesture dengan dia dan dia pun buat gesture tu dekat kita secara spontan. So, perjalanan yang pertama ni, anak siapa yang dah lalu ataupun ada anak yang belum lalu. Gesture tu pergerakan tangan lah. Memek muka ke, kan. Contoh kan, kalau kata anak nak marah kan, kita macam buat muka garang kan. Buat muka garang, dia macam dah tahulah kita marah. Kan dia macam berhenti, tak buat. Kadang-kadang dia pula buat dekat kita, muka marah tu. Dia buat muka macam, contohlah buat muka marah tadi tu. Kan, kalau dia buat, yang itu maksudnya dia buat. Ataupun dia faham, mana satu? Boleh buat dua-dua tak? So, kita nak dia boleh buat dua-dua. Maksudnya dia boleh faham dan juga boleh buat. Untuk gesture ni. Sebab ini adalah langkah pertama development vocab. So, kalau gesture ni masih lagi anak tak boleh lalu, anak tak lalu lagi perjalanan gesture ni tadi, kena ajar yang ni dulu. Okay, sebab dia nak sampai kepada bercakap, dia akan lalu yang ni dulu. Dia lalu yang ni dulu. Contoh macam kita buat, macam contoh, dia tunjuk. Tunjuk pun gesture. Anak autism pun buat gesture. Yes, ada gesture. Tapi mungkin dia tak berapa banyak. Dia tak sebanyak anak yang tak ada autism. Autism sometimes dia sebab tu dia panggil sebagai disorder tadi ni. Dia ada part-part yang dia akan ketinggalan sikit. Ada part yang lebih daripada anak lain. Dia panggil dia macam tak, susunan delay dia tu agak berterabur macam tu. Okay, tapi dia akan ada. Macam contohlah tunjuk. Tunjuk ada tak tunjuk? Contoh kan, kita tunjuk benda dekat anak tu kan, dia pun tengok dan dia ambil barang yang kita tunjuk. Itu dia faham.
Okey, contoh kita tunjuk dekat benda, tunjuk dekat something lah tu, adik tu. Dia tengok dekat ke arah kita tunjuk ni dan mungkin dia ambil ke, tak kisahlah apa yang dia buat, kena buat. So dia faham gesture tunjuk ni dia kena tengok. And satu lagi kalau dia buat maksudnya dia yang tunjuk barang. Dia nak something dia tunjuk kat kita. Dia nak apa dia tunjuk. So ini pun gesture. Tunjuk gesture, ini gesture, ni gesture. Kan macam kita dengan adik, "Bye-bye." Lepas tu kan contoh, lepas tu dia pun buat. Maksudnya, dia faham bye-bye ni contoh nak pergi somewhere. And dia pun ada buat. So itu adalah gesture. Okay, so kalau anak dah boleh buat gesture ni, so maksud dia dah lalu dah perjalanan gesture ni tadi. Perjalanan nak menuju kepada bercakap tadi ni lah. Okay. Ada juga. So ada macam-macam. Contoh gesture dia banyak tau. Gesture dia banyak. Angguk, geleng itu adalah gesture. So anda kena tengok. Maksudnya dari sudut gesture ni dah develop ataupun belum. Okay. Alright. So yang ni dia belum cakap lagi tau. Belum cakap. Boleh tak buat perbuatan ni dulu kita tengok. Sebab ini adalah perjalanan dia. Sebab kalau kata let's say, anak yang bahagian gesture ni dia tak boleh nak buat. Okay. Bila nak sampai kepada bercakap tu, sometimes dia a bit struggle lah. Okay. And benda ni develop. Dia develop over time. Dia bukan develop sekali serentak. Okay, ada gesture yang mungkin setahun lebih baru dapat. Ada gesture yang awal 6 bulan ke atas dah dapat. Okay. Biasanya dia faham gesture dulu baru dia akan buat. Selalunya macam tu. Tapi kalau usia anak setahun ke atas, usia anak anda setahun dan ke atas, kalau dah 2 tahun ke atas lagilah mostly kebanyakan gesture dia dah boleh faham dan boleh buat. Sepatutnya. Okay. Boleh je kalau anda nak cari-cari je dekat Google ke apa kan, perkembangan gesture kanak-kanak. Ni kan gesture development in children. Cara putih sikit. So nanti dia akan keluar umur berapa patut dapat gesture apa, umur berapa patut dapat gesture apa. Ada ke tak? Kalau tak ada ajar. Macam tu. Okay, kalau tak ada gesture tu ajar because ini perjalanan dia. Alright. Cuma kat dalam Google tu jaranglah dia ajar perjalanan ni. Kalau saya dah ajar perjalanan ni, anda dah tahu mana nak tengok, anda bolehlah Google. Okay. Gesture tu pergerakan tangan. Bye-bye, tunjuk. Macam ni, tadah tangan. No, 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 no. Ni pergerakan ni semua gesture. Kita pun guna. Kita guna. Okay, orang yang boleh bercakap pun dia pakai gesture. Bukan tak pakai. So, tapi gesture ni develop lebih awal sebab dia pergerakan. Lebih mudah daripada bercakap. Alright. And seterusnya, kita tengok kepada bunyi. Step kedua, bunyi. Bunyi ni bunyi apa? Alright, kita tengok. Bunyi. Bunyi pula. Apa bunyi dia? Apa bunyi? So, bunyi yang pertama adalah bunyi-bunyi macam bunyi-bunyi kata kita panggil sebagai bunyi-bunyi perbuatan harian. Apa bunyi-bunyi perbuatan harian ni? Saya pun tak tahu apa nama dia. Tapi bunyi-bunyi dia macam ni. Contohlah. Contoh kita tengok benda yang best kita kata wow. Macam tu. Wow. Wah. Yeay. Oh. Okay. Apa lagi bunyi yang ada? Nyam-nyam. Apa lagi? Bush-bush. Kot lah ada kan. Ikutlah kadang-kadang macam-macam bunyi kita ajar kat anak kita ni. So apa bunyi yang anak anda ada? So of course, sama juga. Bunyi pun sama, dia akan ada satu faham dan satu lagi sebut. Okay? And then kita ada ini bunyi harian dan ada satu lagi bunyi objek. Bunyi objek contohnya macam bunyi haiwan, bunyi kenderaan. Bunyi juga adalah vocab. Okay, bunyi juga adalah vocab sekiranya memang anak tu memang tahu dan juga bila dia sebut tu memang dia merujuk kepada benda yang betul. So itu adalah vocab. Iye, kan? Betul? Itu bunyi harian. Iye, kan? Apa lagi bunyi? Shishi, betul kan? Shishi. Kan? Bunyi haiwan macam baba. Tapi kena merujuk pada something lah. Miau.
Raw, shuh shuh shuh, yes, tu bunyi. Pelat tak apa, ouch, kan? Ni bunyi. Pelat kalau sebutan tu tak tepat pun tak apa, untuk awal-awal, kan, untuk awal-awal, tak apa, bunyi tu tak tepat pun tak apa, tapi yang penting bunyi tu anak sebut konsisten, sama, walaupun pelat dia tu sama, okey, dan merujuk kepada benda yang betul. Kita tahu dia memang tahu benda tu. Raw, kan, raw dinosaur, raw, okey, betul? Ha, ha, anak faham tapi dia tak sebut, yes. So, maksudnya sekarang ni nak kena tengok dua-dua, okey? Faham okey ke tak? Sebut okey ke tak? Kita nak tengok kat mana anak sangkut ni. Bahagian mana yang dia sangkut. Okey. Mama, mama, papa, papa. Yang tu macam babbling. Kalau macam mama, mama, papa, 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 itu lebih kepada mungkin babbling. Sebab babbling ni, contohnya saya nampak Puan Farah punya komen tu, mama, 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 papa, papa, kan. Ini mungkin boleh jadi babbling kalau, macam mana je babbling? Babbling, kalau anak tu tadi buat bunyi tu tanpa merujuk kepada apa-apa. Maka kalau dia buat mama, mama, memang merujuk kepada mama, kan, memang dia tengok mama, dia mama, mama, macam nak panggil mama, macam nak cakap nama mama, yang tu mungkin ada maksud. Tapi kalau kata let's say, dia macam saya saja, seorang-seorang, kan, seorang-seorang, dia tak ada orang lain, tapi dia main dengan bunyi tu, ba 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 mama, papa, yang itu adalah babbling. So babbling ni bukan two way communication, dia lebih kepada anak tu nak explore mulut dia. Macam tu. Kalau yang tu belum lagi dikira sebagai vocab sebab dia tidak merujuk kepada apa-apa maksud. Vocab ini adalah bila benda tu ada maksud. Kalau mama tadi tu ada maksud sesuatu, yes. Ada maksud, yang tu dikira sebagai vocab. Dia kena ada maksud. Okay. Alright. So bunyi ni kena tengok. Bunyi ada macam-macam bunyi. Kan, bunyi haiwan, bunyi kenderaan, banyak ke sikit? Soalan seterusnya. Banyak ke sikit? Banyak atau sikit? Spontan atau tidak? Spontan tu maksudnya dia buat sendiri. Kalau tak spontan maksudnya dia buat bunyi dengan tiru kita sebut. Okay? So kalau sikit, banyak kan? Gitu. Nanti kita akan cerita pasal the next session nanti saya akan cerita tentang bila nak ajar dan macam mana nak ajar. Sebab malam ni kalau nak cerita tentang bila, macam mana cara, bila situasi, tak habis pukul 10.30. Nanti kita habis pukul 1. Bukan pukul 1 lah, saya rasa mungkin sampai pagi esok. Okey? Sikit spontan, okey. Cuba tengok. Cuba anda tengok sikit atau banyak, spontan ataupun tak spontan. So kalau let's say, anak tadi, okey, dia ada sikit dan dia spontan. So sekarang tugas kita adalah keluarkan lebih banyak yang spontan tadi tu. So kalau kata anak tadi ni boleh tiru. Cuma keluar spontan tak ada. Dia tiru, kita sebut dia tiru. Kita sebut dia tiru. Okay, tapi spontan tak ada. So maksudnya sekarang tugas kita nak menjadikan dia spontan. Cara macam mana? Itu next session. Sebab dia ada teknik dia. Panggil sambil tengok muka. Mungkin itu bermakna. Itu ada makna. Okay, dan daripada tu kita boleh shape kepada bunyi-bunyi lain. Jangan underestimate kalau anak ada saja pun sebenarnya kita boleh shape kepada bunyi-bunyi lain. Asalkan dia ada bunyi. Sebab ada anak yang memang tak ada bunyi tau. Kita nak kena ajar dia keluarkan bunyi dulu. Kenapa kena spontan? Sebab spontan itulah baru dikira sebagai vocab sebut. Kalau belum spontan, kita tak kira sebagai vocab yang boleh disebut. Sebab hanya vocab yang disebut sendiri, sebenarnya anak tu betul-betul faham dan ingat. Kalau belum spontan, mungkin dia faham tapi tapi dia nak cari perkataan tu masih lagi tak boleh. Dia kita tolong. Dia macam ni lah, macam kita nak cakap English. Kan vocab tu kadang-kadang ada kat kepala kita. Tapi kadang bila nak cakap tu tak jumpa.
Dia macam tu. Okay, so anak tu tadi, kan dia mungkin dah ada bila kita tanya, oh dia faham. Tapi bila nak cari recall tadi tu, perkataan yang nak pakai pada situasi yang sesuai ni, dia tak jumpa. So bila tak jumpa sebenarnya belum lagi. Dia tak masih lagi belum dikira sebagai vocab yang anak boleh sebut. Sebab dia tak jumpa duduk kat dalam. Belum fasih lagi. So bila dia boleh keluarkan sendiri secara spontan, maksudnya contoh dia tengah main kucing, dia tengok gambar kucing ke, main haiwan kucing ke, dia kata miau sendiri. Yang itu kita dah panggil sebagai vocab yang anak dah boleh sebut. Kalau dia tiru je, spontan tak ada, itu belum dikira sebagai vocab yang boleh disebut. Belum lagi. So apa nak kena buat? Kena tambah lebih banyak yang dia faham. Nanti kita akan belajar macam mana nak buat. Alright. So komen kat situ. Anak faham, tadi saya dah nampak dah tapi macam sikit yang komen. So saya nak tengok yang, so sekarang ni anak dah ada bunyi banyak ataupun sikit, spontan ataupun tak spontan. Ataupun belum ada. Dua-dua tak ada. Kalau tak ada, cakap je tak ada. So saya tahu level dekat mana. So nanti kita nak tengok, maksudnya nanti kita dari sudut teknik, macam mana kita nak start ajar. Dan macam mana kalau yang dah ada, macam mana kita nak kembangkan lagi benda tu, dan macam ke mana hala tuju nak bawa anak tu tadi. Kita nak panjat perjalanan ni tadi. Ada bunyi sederhana. Ada sederhana, spontan ada tapi kerap. Okey. Bunyi sikit tak ada spontan. Okey. Sikit dan spontan. Kadang-kadang lupa, tak apa. Kadang-kadang lupa tu tak apa, biasa je. Asalkan dia dah ada keluar sendiri. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada tu tak apa. Belum konsisten lagi tu perkara biasa untuk anak yang baru start. Okay? Tak konsisten tu perkara biasa. Tapi yang penting, kita dah pernah dengar dia sebut, adalah beberapa kali. Walaupun tak adalah setiap kali kita tanya tu dia jawab. Bukan. Okay? Sikit dan spontan. Belum ada bunyi, bila ada yang spontan dan bunyi. Okay. Apa tu? Bunyi, banyak bunyi dan spontan. Okey, belum ada yang tak ada lagi, ada yang sikit. Okey. So perkembangan bila bunyi ni banyak dibuat, selalunya usia 1.5 tahun tu dia sangat suka keluarkan bunyi. And actually sebenarnya umur 1 tahun, dalam range 1 tahun ke 1.5 tahun anak dah boleh tiru. Sepatutnya dah boleh tiru bunyi. Sepatutnya memang dah boleh tiru. Kan cuma kalau yang tak tiru tu, that's why kita nak cari, kita nak rule out apakah perkara-perkara yang menyebabkan anak tadi ni ada kesukaran untuk tiru. Dia macam tu. Okey. Kerap dengan bunyi ayam dan kucing. Okey. Spontan dan sikit. Sikit tu kira macam sikit lah kan. Sikit tu mungkin ada berapa, 2, 3 je ke. Kurang daripada 5. Tu sikit lah. Okay, sebab kalau sikit, kita tahu anak ni tadi ada masalah mungkin dengan kepelbagaian bunyi. Sebab bila nak bercakap perkataan, kan, bila kita nak sebut perkataan, dalam perkataan ada banyak bunyi. Banyak bunyi. Kan, kalau let's say kita kata, apa tu? Baju. Ada 4 bunyi dekat situ. B-A-J-U. Ada 4 bunyi. Kan, kalau kata bunyi, yang satu bunyi tu pun susah, baju tu lagi susah. Sebab ada 4. Macam dia macam satu shape je kan. Satu shape je, mulut satu shape je, tak payah nak shape kan. Dia macam tu. Confused ke tak, bukan confused, bukan sebab confused banyak bunyi. Sebab dia mungkin, ni kemungkinan yang pertama anak tadi mungkin dia tak ingat. Mungkin kurang ulangan ke, kita jarang ulang kat dia ke, contohlah. Mungkin dia tak ingat. Yang kedua adalah mungkin dia masih lagi tak banyak bunyi yang dia faham. Ataupun yang ketiga, dia memang tak reti nak buat. Tu je. Dia tak reti nak buat. Sebab nak buat bunyi pun dia kan kena gerak mulut ni semua. Kan? Maksudnya nak pergerakan lidah, rahang, bibir bukannya senang. Susah sebenarnya. Susah. Nak buat bunyi susah. Okay. Ayah saya kepala pula. Okay. And then, okay, ni perjalanan untuk bunyi. So sekarang, the next. Mana perjalanan saya tadi? Okay, ni. Okay. Lepas bunyi, biasanya bunyi ni akan keluar dulu.
Lepas tu barulah, lepas tu mungkin kadang-kadang tak lamalah jarak antara tu kan. Lepas tu barulah kita akan dengar anak tu sebut, perkataan, dia dah cakap perkataan bermula dulu dengan first word lah. Okey, bermula perkataan. So perkataan ni pun ada 2, faham, sebut. Okey, perkataan tu tak kisah apa-apa perkataan. Dia tak semestinya mama, tak semestinya ibu, tak semestinya ayah, tidak semestinya. Kadang-kadang tu bukan mama, ayah, ibu keluar dulu, dia keluar benda lain dulu. Dia keluar ball dulu, dia keluar car dulu, dia keluar cat dulu. Apa lagi, dia keluar nama kartun dulu. First word dia tu. Bagi yang ada first word, ingat tak apa kan? Bagi yang dah ada first word tu, kan, ingat tak apa. Selalunya bila masa anak banyak bahasa alien. Bila masa anak ada bahasa alien. Selalunya anak ada banyak bahasa alien di masa ni. Masa dalam perjalanan bunyi nak pergi perkataan ni. Selalunya kalau anak yang berbahasa alien, dia akan dalam fasa ni, dalam fasa bunyi nak pergi perkataan. Okey, ramai tak yang ada bahasa alien? Keluar ayah dulu. Tak kisah, dia sebenarnya perkataan ni dia tak ada satu spesifik perkataan yang memang anak akan keluarkan dulu, tak ada. Setiap anak mungkin lain-lain sebenarnya. First word dia lain-lain. Anak saya first word dia lori. Bukan, sorry. Anak saya first word dia kipas. Bukan mama, bukan daddy, bukan. Kipas. First word dia kipas. Sebab dia suka kipas. Tiap-tiap hari tengok kipas, jadi saya duk ceritalah pasal kipas tu. So first word dia adalah kipas. Okay. So jadi okay, bahasa alien. So kalau anak berbahasa alien, kan, kalau anak berbahasa alien, sebenarnya dia tengah dalam perjalanan tu, dia cuba nak tiru apa yang kita cakap. Dia macam seolah-olah cuba nak tiru apa yang kita cakap, sebab tu kadang-kadang anak yang bahasa alien ni, bunyi dia dekat-dekat nak sama dengan kita bercakap. Dia punya intonation tu dekat-dekat nak sama dengan kita bercakap. Tapi tak berbutir. Bukan perkataan yang sebenar. Sebab dia fasa dia macam nak tiru, tetapi perkataan ni tadi masih lagi tak ada fasa itu. Okay. So, so dalam tempoh ini, masa inilah yang kita nak kena ajar banyak sangat vocab, perkataan untuk dia boleh sebut dalam fasa ini. So macam mana nak ajar, perkataan apa yang nak ajar, yang tu next session nanti saya ajar. Tapi saya nak anda faham sekarang anak berada di level mana. Okay? Yes. Bahasa alien ni kadang dia bercampur. Kadang-kadang dah ada perkataan bermakna plus bahasa alien. Sebab dia dalam fasa vocab tak cukup. Nak cakap banyak tapi vocab tak ada. Nak cerita banyak tapi tak ada perkataan. Dia macam tu. Okay, nak bercerita ni dekat kita ni banyak dah ni. Dalam kepala otak tu banyak benda nak cerita. Tadi saya ada terbaca satu caption lah saya terbaca. Kan saya macam menarik. Macam menarik. Dia tulis bahasa Inggeris lah. Dia tulis bahasa Inggeris tapi saya sebut dalam bahasa saya sendiri apa yang saya faham tentang caption tu. Dia tulis sebenarnya anak yang tak boleh bercakap ni, anak yang tak boleh bercakap ni, dia seolah kita rasa macam tak ada benda dia nak cakapkan pada kita. Kan dia tak boleh cakap, so kita terasa macam tak banyak benda yang dia boleh cakapkan pada dia nak cakap pada kita. Sebenarnya bila kita assume, bila kita anggap anak kita yang tak bercakap ni, tak ada benda sangat dia nak cakap pada kita, sebenarnya dia seolah-olah orang dewasa yang tak ada kereta, and dalam kepala dia tak ada fikir pun nak pergi mana-mana. Dia macam tu. Bagi anda yang contohlah macam ni, saya mudahkan. Macam bercampur pula bahasa tadi tu. Okey. Bayangkan kalau anda tak ada kereta. Ada kat sini mungkin ada yang tak ada kereta. Maksudnya mungkin ada satu kereta je. Contohlah katalah anda tak ada kereta. Anda tak ada kereta. So, ada tak dalam minda anda imagine kalau aku ada kereta aku nak pergi sini, aku nak pergi sana, aku nak buat ni, aku nak buat tu.
Aku nak pergi beli ni, nak pergi sana, nak pergi sini, dalam otak. Dalam otak. Bila kita tak ada kereta. Kita ni tak ada kereta pun nak pergi berjalan. Tak ada method nak pergi berjalan, tak ada method. Tapi dalam kepala otak kita ni banyak tempat kita nak pergi. Pergi sanalah, pergi sini. Kalau ada kereta aku boleh balik kampung selalu. Kalau ada kereta nanti aku boleh pergi berjalan sana-sana, sini, situ. Dalam kepala otak kita. Tapi kita tak boleh nak realisasikan benda tu disebabkan kita kekurangan method. Benda tu sama dengan anak yang tak boleh bercakap. Sebenarnya dalam kepala otak dia banyak benda dia nak cerita kat kita. Banyak benda dia nak bagi tahu. It's just dia tak ada method. Macam mana nak bagi tahu? Macam mana nak cakap dekat mak ni? Macam mana nak berbual? Macam mana nak bagi tahu? Macam mana nak bagi tahu benda yang terpahat dalam minda dia tu? Nak bagi tahu apa yang dia pegang, nak bagi tahu apa yang dia main, nak bagi tahu apa rasa dia, nak bagi tahu, nak sembang, nak cerita tadi tu. Dia tak ada method, tak cukup method. Tak cukup method. So itulah yang kita tengah buat sekarang ni. Kita tengah nak ajar dia apa method yang anak ni boleh cakap untuk sampaikan mesej banyak benda nak ceritakan kita tu apa dia. Kita tengah bagi method ni. Apa method dia? Gesture. Apa method dia? Bunyi. Apa method dia? Perkataan. Apa method dia? Ayat. Kita tengah bantu dia untuk sediakan method tu. Okay, cuma nak kena tahulah masalah tu dekat mana. Alright. So bahasa alien ni biasanya dia memang anak-anak tengah develop nak bercerita, nak bercakap, nak bagi tahu banyak benda. Tapi vocab tak cukup. Vocab tak cukup. So tugas kita apa? Kena tambah vocab. Macam mana nak tambah nanti saya cerita. Okay. Kalau ajar tak nak ikut. Tak payah expect anak ikut. Memang bukan proses. Anak, dia bila kita ajar anak cakap ni, okay, bila kita ajar anak bercakap sebenarnya, proses awal dia bukan dia kena ikut apa yang kita cakap. Okay, mungkin ada kat dalam ni yang pernah buat this method. Maksudnya tak perlu suruh anak tiru, tak perlu tunggu anak tiru kita balik, kan. Bila kita nak ajar bercakap ni sebenarnya, kita tak perlu suruh anak cakap. Tak perlu suruh. Macam mana tu? Nak ajar anak cakap tapi jangan suruh anak bercakap. Kan? Pelik kan? Okay? Nak ajar anak bercakap tapi jangan suruh anak bercakap. Tu method dia. Bukan hari ni saya explain, saya akan explain nanti dalam kita punya next. Kita ada 6 kelas, jangan risau. Okay? Saya tak nak lambatkan semua ilmu dekat anda macam tu. Sekejap lagi balik. Bukan balik lah. Okay, sekejap lagi apa tu? Sekejap lagi pening. Okay? Alright. Umur berapa Okay, ni semua saya cerita tentang umur anak setahun ke atas. Setahun ke atas. Setahun ke atas sepatutnya semua ni dah ada. Okay? 1 tahun ke atas sepatutnya dia dah lalu this journey. Sepatutnya. Sebab tu kita panggil anak tadi lambat bercakap atau tidak bercakap bergantung kepada adakah dia dah achieve that, ni ataupun tidak. Gesture. Okay, gesture biasanya develop paling awal 6 months tapi biasanya kita akan nampak anak start guna 8 bulan ke setahun setengah. Development of gesture. Okay. First word. Okay. First word. Ini perkembangan normal, saya bagi sikit. Kan. First word biasanya akan develop umur setahun ke setahun setengah. Ini normal punya development. Sepatutnya ada dalam range ini. Sepatutnya setahun setengah ni kalau ada 1 ke 5 dah masuk, dah 1 ke 5 perkataan vocab dah masuk perkembangan normal. Cuma kan perkataan. Okay, cuma sepatutnya lebih banyak. Sepatutnya. Okay, kalau ada dalam 20, okay, cantik. Perkataan dah disebut umur setahun setengah, kalau ada 20 perkataan dah disebut, okay, cantik. Kalau tak ada lagi, ni kalau belum, setahun setengah belum ada perkataan, okay, dah belum sebut perkataan, yang itulah kita kira sebagai delay tadi ni. Alright. So kalau 2 tahun ke atas, 3 tahun, 4 tahun, definitely sebenarnya dah level ayat lah. Dan sebab itulah dia panggil delay tadi tu. Dia develop lebih lambat daripada yang sepatutnya. So kita kena tolong dia.
Kan sebab efek dia bukannya sekarang, efek dia nanti bila dia dah lebih besar. Efek dia dekat situ. Alright? And then, tadi yang bahasa alien tu. Ha, bahasa alien ni kebanyakan selalu muncul pada anak umur setahun dan dia akan berterusan mungkin sampai dekat-dekat 3 tahun. Cuma dia makin berkurang lah. Makin lama makin berkurang. Tapi biasanya kadang-kadang kita boleh dengar lagi. 2 tahun lebih sometimes kita masih boleh dengar alien. Okay? Kita boleh dengar bahasa alien. Tapi dengan syarat. Dengan bahasa alien tu bukanlah penentu yang anak tu terus delay. Syarat kita nak tengok anak delay ataupun tidak, kita tengok yang bermakna. Okay? So kalau kata ayat 2 patah, ini 2 tahun. Okay, 2 tahun. Dan vocab biasanya anak dah boleh sebut 50 vocab ke atas. Mamam. Mamam tu vocab. Okay. So development dia macam tu. So ini development asas. 50 ni minimum lah sebenarnya. Okay, kalau orang putih je lagi banyak lah. Kalau ikut carta perkembangan Mak Saleh punya perkembangan, bukan 50. 70 ke atas. Tapi saya turunkan untuk anak-anak Asia. 50. Okay. Alright. So itu adalah, saya tulislah sikit kat sini. Okay. Faham. Sebut. Faham 50. Sebut 1. Okay. Sebut 50. Faham around 200. Okay. Kalau faham tapi tak sebut, dikira sebagai vocab faham. Tapi masalah dia dekat sini kan. Kita nak tengok dua-dua belah. Sekarang kita nak tengok masalah anak dekat mana. Okay. Saya belum masuk teknik lagi, cara nak ajar belum tau. Just nak anda faham, anak sebenarnya nak bagi anda faham, okay, vocab ni, bercakap ni ada 2. Ada 2 vocab yang anak kena tahu. Bermula dengan faham, lepas tu sebut. Tapi untuk anak sebut, dia ada amount yang dia kena faham. Dia bukan faham 1, keluar 1, faham 2, sebut 2, faham 3, sebut 3. Dia bukan macam kita pergi belajar bahasa asing, bukan. Okay, kalau kata macam kita pergi belajar bahasa Inggeris, bahasa Arab ke bahasa apa, kita dah boleh sebut terus sebab kita dah faham konsep bahasa. Kita dah faham konsep bahasa. Okay, macam anak kita, dia masih lagi tengah memahami, sedang memahami bahasa ni guna untuk apa, bila nak pakai, kenapa kena buat macam tu, apa respon orang kalau dia pakai. That's why proses dia berbeza. Proses dia apa, dia kena faham dulu, lepas tu baru dia sebut. Dan dia ada bilangan dia, purata bilangan, plus minus. Dia bukanlah tepat, tapi plus minus. Okay, faham banyak, sebut sikit, betul. Memang sebenarnya macam tu. Kita orang dewasa pun sama. Banyak faham, kita banyak kan, perkataan kita banyak, tapi bila kita pakai, kita tak pakai semua. Tapi kita faham banyak. Bahasa Melayu, kan, saya rasa kamus Dewan tu tak tahulah berapa tebal. Kebanyakan perkataan kat dalam tu kita faham. Ada yang kita tak faham, definitely. Tapi kebanyakan kita faham tu tak. Tapi kita tak pakai semua. Kita pakai, kita perlu. Okay? So, proses dia macam tu. Memang proses dia macam tu. So, bila kita nak tambah yang dekat sini, kita nak tambah yang anak sebut, asas untuk ajar dia adalah tambah yang dia faham. Tu asas. Of course, dalam perjalanan nak sampai sini, daripada faham kepada bercakap, dia ada proses-proses dia. Dan kadang-kadang proses tu terganggu. Proses nak dapat yang ni terganggu. Proses nak dapat yang ni terganggu. Okay? Alright. And macam mana kita nak keluarkan lebih banyak perkataan baru, kena tambah banyak perkataan baru kat sini. Itu asas. Itu kira macam basic knowledge yang anda kena tahu. Dia bukan nampak anak faham lah ada 20 perkataan. Tapi tak cakap lagi lah. Memanglah sebab baru tak sampai 50 lagi. Faham tu faham apa yang dia dengar tau. Faham apa yang dia dengar. Contoh kita kata, car, dia tahu car tu yang mana. Okay?
Faham banyak. Okey. Nanti kita masuk teknik, tapi bukan malam ni. Okay, next nanti kita masuk teknik. Bila nak ajar, bila the best time untuk ajar vocab. Macam mana, apa teknik dia. Kalau anak tak nak sebut, nak tambah macam mana vocab ni, macam mana, apa cara dia nak tambah. Adakah boleh cakap sesuka hati? Dia macam tu. Okay, nanti kita akan ajar. Setakat ni boleh faham tak konsep perjalanan nak belajar anak vocab ni? Dah tahu tak level anak kat mana? Sangkut kat mana? Gesture, faham buat. Bunyi, faham sebut. Cakap, perkataan, faham, sebut. Dan level yang seterusnya adalah ayat lah. Kalau yang dah ada. Faham, sebut. Dia dua je. Faham, sebut. Faham, sebut. Faham, sebut. Mana satu? Gesture, bunyi, perkataan, ayat. Dekat mana level anak anda sekarang? Di level gesture, bunyi, perkataan, ayat. Mana satu? Gesture. Okay. Sangkut kat level sebut. Okay. Ayat. Dah ada ayat. Okay. Sebab setiap teknik daripada gesture nak sampai ayat tu, dia teknik dia berbeza. Bunyi sikit alien macam. Bunyi dah masuk perkataan, good. Ayat orang ramai juga yang ayat ni, gesture. Faham tapi tak nak sebut, okay. Gesture. 10 bulan. 10 bulan memanglah gesture. Gesture belum lepas lagi. Okay. Alright. Kena tengok. Kalau masih dalam range, tak apa. Teruskan mengajar. Kan? Kalau dah terkeluar range tu, kena double atau triple kali mengajar dia. Kalau anak dalam range lagi boleh lah. Lek-lek kan. Kita lek-lek ajar kan. Tapi kalau anak dah terlepas daripada range, dah terkeluar daripada range yang saya sebutkan tadi tu, tu tak boleh lek-lek dah. Itu kena speed sikit. Sebab takut dia ketinggalan lebih banyak. Tu je. Okay. So right. Tengok dah 10.30. Betul kan saya cakap dah habiskan 10.30. Alright. So dah nampak perjalanan apa nak kena bawa anak anda lepas ni? Perjalanan nak pergi mana? Nak pergi mana? So kalau kata nak dalam gesture tak lepas, itulah perjalanan dia. Tengah start, kita tengah perjalanan tu sampai gesture. Sebab tu perjalanan setiap anak tak sama. Perjalanan setiap anak kita ni tak sama. Kan dia tak boleh, kita tak boleh nak samakan. Kejap. Sejam jadilah. Nak lama pula dia. Kalau lama sangat je lagi, kuranglah koyak. Saya tak apa. Sekejap lagi tinggal satu mata dia tengok. Nanti kita masuk. The second session adalah hari Khamis ni. Alright. Hari Khamis ni adalah, okay, sekejap lagi saya ada satu announcement. Sabar. Okay. Tengok. Belum apa-apa lagi dah hilang, dah keluar dah. Belum cakap apa lagi. Tu ada hati nak 2-3 jam. Alright. Okay. Tak cukup tak apalah. Sikit je nanti jadi bukit. Okay. So saya ada satu announcement khas just untuk hari ni 12/12. Okay. Announcement khas untuk hari ni 12 hari bulan 12. Okay, 12 hari bulan 12 kan hari ni kan. So ada satu announcement khas. Actually kita ada ini bagi yang nak dapatkan kita punya buku, kan buku formula 50 vocab pertama. Sekejap saya tunjuk sikit. Yang ini. Okay, ni offer Talk Camp sebab hari ni 12/12. So kita dia ada satu promo buku formula vocab 50 pertama anak dan anda akan menerima 151 keping worksheet. Worksheet dia macam ni lah lebih kurang, tapi ni dah anak saya dah main sepakan. Dia ada banyak worksheet. Okay, yang worksheet sebenarnya 151 keping. Ini anda akan dapat percuma. Okay, net price dia 139 dan juga anda akan menerima 31 video teknik nak ajar anak vocab. 31. 31 video percuma. So ada 2 benda percuma yang anda akan terima. Okay, dengan mendapatkan buku formula 50 vocab pertama dan khas untuk hari ini yang 12/12 anda akan dapat terima extra diskaun sebanyak RM12.
Kan? So buku ini harganya 129 sahaja. Okey, dan anda akan terima 151 keping worksheet plus 31 video, teknik untuk ajar anak vocab. Dalam tu saya berlakon ajar vocab. Okey, dan ada 31 vocab. 31 vocab yang anda boleh ajar. Teknik dia ada dalam tu. Okey, and then plus RM12. Plus RM12. RM12 extra discount. Okey, dengan 129 sahaja. Harga 129 untuk buku ni. Buku formula. Dan buku formula ni sebenarnya kat dalam tu ada QR code. QR code yang anda boleh, mana buku saya? Saya masih ada kat sini. Sekejap. Ni. Dalam ni ada QR code. Macam ni, QR code. Yang anda boleh scan untuk tengok video pengajaran macam mana. Everything is scan. Okay. So teknik macam mana nak ajar, scan kat sini. Macam tu. Macam mana nak ajar, teknik dia scan. Kan dia boleh scan. Alright. Kalau speech delay masih pakai Pampers, lebih elok beli buku atau lebih elok beli kad bercerita? Pakai Pampers macam tak ada kaitan kat sini. Okay. Kena tengok level anak. Sebab kalau beli, dia macam ni lah. Kalau beli cards, kalau tahu teknik cara nak ajar menggunakan cards, then okay. Tapi kalau masih lagi tak tahu teknik nak ajar, buku. Sebab buku ni saya ajar teknik. Dalam buku ni saya ajar teknik macam mana nak ajar vocab. Tapi kalau untuk card, untuk flashcard tu, okay, yang itu kalau anda dah tahu teknik nak ajar, boleh dapatkan. Sebab itu boleh dijadikan sebagai tools untuk mengajar. Tools. Yang ni untuk parents tau, bukan untuk anak. Kau jangan bagi dekat anak pula suruh baca. Ini untuk parents baca. Parents baca, fahamkan teknik tu dan buat dengan anak. Because ajar anak bercakap asas dia bukan pakai buku, bukan pakai cards. Asas dia anda boleh guna aktiviti harian je. Asal je guna aktiviti harian. Apa aktiviti harian anda boleh guna dan macam mana anda nak ajar vocab dalam aktiviti harian anda buat. Buku ni bukan untuk anak tau. Ni untuk mak. Untuk ayah sekali. Okay. So tu untuk malam ni lah. Nanti kita akan jumpa di next session. Hari Khamis ni. Vocab, apa tajuk dia? Vocab treasure. Vocab treasure. Then saya akan explain apa perkataan-perkataan kan yang kita nak ajar. Okay. Soal mana yang penting, mana yang tak penting. Vocab apa yang penting, vocab apa yang tak penting. Tak perlu ajar dulu. Kan. Lepas 12 harga sama 129 tapi tak dapatlah diskaun RM12 tu. Dapat samalah. Maksudnya dapat buku, dapat free worksheet 151 keping worksheet dan juga 31 video tu masih lagi dapat. Cuma yang apa tu? Diskaun RM12 tak dapat lah. 31 video lain dari QR code lain. Tak sama. Tak sama dengan QR code dalam buku. Yang 31 tu bukan. Itu video lain. Itu video yang memang saya terus berlakon dan tunjuk teknik macam mana nak ajar perkataan tu. Macam nak ajar perkataan mama, nak ajar perkataan nak, macam mana? Bila nak pakai? Kan contoh dia, siap berlakon lagi. Okay. Alright. So hopefully anda dapat something malam ni. Anak tu tekan emoji angry. Okay, so link pada team saya boleh letakkan link dekat situ. Okay, pada yang nak dapatkan buku ni, anda boleh dapatkan pada link yang diberikan. Ada link kan? Klik pada link tu ataupun nanti boleh dapatkan di grup Telegram. Okay, Telegram. Bagi siapa yang tak masuk lagi Telegram, saya sarankan anda untuk masuk Telegram sebab lepas habis live ni, kalau anda nak buat revision, okay, link tu ada kat dalam Telegram. Tapi dekat page kita dekat Facebook dah tak ada dah. Page ni nanti kita akan, video ni akan di-delete. Tapi anda nak tengok available, link dia ada dekat Telegram. So make sure anda masuk, anda join Telegram. Okay, make sure anda join Telegram juga. Link Telegram, team tolong letak link Telegram juga. Okay, dan bagi dalam tu nanti kita akan letak juga link untuk anda dapatkan promo malam ni.
Alright. Okay, so thank you so much saya ucapkan pada anda, nanti kita jumpa lagi hari Khamis untuk sesi yang kedua. Okay, kita jumpa hari Khamis untuk sesi yang kedua dan jangan lupa grab the offer, sebelum tamat. Kalau dalam OT boleh dalam OT okay, kita jumpa hari Khamis nanti. Thank you so much. Um, okay, so and then homework untuk anda, ada homework tau. Homework untuk anda kat dalam grup Telegram nanti, share lah apa yang anda dapat malam ni. Okay, dalam grup Telegram share. Hari Khamis sama jam 9.30 juga. Alright, sama je jam 9.30 juga. Dan kita akan cerita topik yang lain pula. Topik seterusnya, journey anda yang seterusnya, apa lagi yang anda kena tahu. Alright, so thank you so much. Kita jumpa hari Khamis nanti. Itu sahaja dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.